Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Julai 2023 bersama saya Pia Ernadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebahagian dokumen yang membuktikan dia telah menandatangani skim pengecualian hutang untuk peneroka Felda. Ini selepas Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menuntut bukti bahawa perkara itu berlaku. Dalam kenyataan, beliau mendesak Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memohon maaf atas fitnah dilemparkan terhadapnya. Terdahulu, Muhyiddin menuntut kepada Anwar agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis. Ini susulan kenyataan Anwar yang mendakwa hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Anwar yang juga Menteri Kewangan sebelum ini mendakwa Belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Susulan itu, Muhyiddin mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Anwar berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Felda itu. LOD disediakan firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership bertarikh 18 Julai 2023 itu dihantar ke dua alamat Anwar iaitu di kediamannya di Kajang, Selangor dan Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam hari ini, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP, Johan Mahmud Merican untuk menyerahkan bukti berkenaan. Sementara itu, seorang bekas pembantu kepada Muhyiddin Yassin telah menolak bukti yang dikemukakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Terdahulu, Anwar mendedahkan dokumen bahawa dia telah menandatangani skim pelupusan hutang untuk peneroka Felda. Dalam satu hantaran di Facebook, Marzuki Muhammad berkata, salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Anwar itu hanyalah perjanjian mengenai sukuk berjaminan kerajaan yang diterbitkan secara berperingkat. Menurutnya, perjanjian sukuk itu merupakan sebahagian keputusan Kabinet era pentadbiran Muhyiddin Yassin pada 2020. Hari ini, Anwar mendedahkan sebahagian dokumen yang membuktikan dia telah menandatangani skim pengecualian hutang untuk peneroka Felda. Ini selepas Muhyiddin menuntut bukti daripada Perdana Menteri. Dokumen itu ialah akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan FSRA serta pesanan sukuk. Dokumen itu telah dikeluarkan selepas Muhyiddin mencabar Anwar berbuat demikian atau berdepan tindakan saman fitnah. Pada 7 Julai lalu, Anwar mendakwa inisiatif untuk menstruktur semula dan melupuskan hutang Felda telah dijanjikan pentadbiran Muhyiddin tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Berita seterusnya, Anwar Ibrahim secara sinis menyindir tindakan Muhammad Sanusi yang seolah-olah meniru gaya angkat tangan yang dilakukan beliau 25 tahun yang lalu. Menurut Perdana Menteri, gaya tangan pengarah pilihan raya PN itu di Mahkamah Selayang tidak sama dengannya kerana aksi berkenaan bukan kerana melawan Sultan. Oh, dia pergi mana-mana naik itu, dia angkat tangan. Saya tengok orang lain boleh ikut sekarang ni. Tapi beza. Saya angkat tangan masuk, saya lawan Mahathir. Orang lain angkat tangan, jangan lawan Sultan Selangor. Jangan. Ada had dia. You kritik, caci Perdana Menteri ni. Macam-macam, hari-hari maki. Saya ambil tindakan. Tidak. Habis kalau saya saman di mahkamah. Atau saya buat laporan polis. Saya tak ambil tindakan, saya tak guna akta hasutan. Tapi kalau caci raja, saya dah jawab. Itu hak dia. Kerana raja itu dia above politics. Raja ni bukan ketua parti. Dia ketua negeri. Dan ketua negara. You nak main-main peleceh-peleceh? Boleh. Jawablah. Sementara itu, Anwar berkata dia tidak akan menzalimi sesiapa termasuklah individu daripada parti pembangkang. Anwar berkata beliau tahu bagaimana kehidupan di dalam penjara dan tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri. Oh, ini Perdana Menteri dan Kabinet dia dah takut kepada kami dan oleh itu salah guna kuasa. Ni, kalau saya dikritik, saya ambil tindakan dah lama dah saya ambil. Kalau ikut kadang-kadang geram, aku dah perosok dalam lokap dah. Tapi saya tak boleh. Sebab saya kata, negara ini negara hukum. Jangan bimbanglah. Ya. Orang PAS ke orang bersatu. Jangan bimbang, saya tidak akan zalim kerana saya tahu apa dia sengsara duduk dalam penjara.
Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mencadangkan supaya menarik balik pangkat kehormat TLDM yang diberikan kepada Muhammad Sanusi. Ini selepas Menteri Besar sementara Kedah itu didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Syafaruddin Idris Shah. Sanusi dilantik sebagai Laksamana Pertama Kehormat Simpanan Sukarelawan Tentera Laut Diraja Malaysia pada 2021, tetapi Saifuddin menegaskan bahawa Sultan Selangor merupakan Kapten yang dipertua TLDM. Sultan Selangor ni memang dia Navy punya. Sultan Selangor tu. Jadi Datuk Sanusi dia kehormatnya, bukan dia bukan tentera laut, tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor tu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pi hina kawan tu. Jadi saya ingat mungkin sampai masa ya Angkatan Tentera kita, Majlis Angkatan Tentera ni, Majlis Angkatan Tentera semak balik ni. Hak kehormat untuk Sanusi barangkali sampai masa tarik baliklah. Cabut kot. Pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Khairi Jamaluddin mempersoalkan tindakan pihak berkuasa ke atas pengerusi DAP Lim Guang Eng dan bertindak sebaliknya terhadap Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno. Kata Khairi, ketika kedua-dua ahli politik menyentuh isu 3R, Lim dikaitkan dengan 2 daripada 3 isu tersebut manakala Sanusi 1. Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO Malaysia menjelaskan Lim disiasat berhubung kenyataannya yang menyentuh kaum dan agama sedangkan Sanusi membabitkan raja. Saya rasa kami di Keluar Sekejap ini tidak kondon, tidak setuju apa-apa kenyataan ataupun ucapan yang menyentuh soal 3R dalam erti kata menyentuh dengan kata-kata yang ekstrim, ya, memomokkan kaum, menghina agama, mana-mana agama, dan juga mempertikaikan dan menghina kedudukan raja-raja Melayu. Saya rasa, Syaril, I think you agree with me, ini adalah red line as far as Keluar Sekejap is concerned. Dan kita asingkan benda tu. Kalau didapati bahawa ucapan Datuk Saudara Sanusi melanggar Akta Hasutan dalam erti kata 3R tersebutlah, maka let the due process of law take place. Ya, saya rasa that's our position. Saya setuju. Sebab tu salah seorang daripada ahli politik generasi muda yang sudah pun menjadi ahli politik antara favourite kita, Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, telah keluarkan kenyataan. Dia satu-satunya. Saya nampak. I think he's the only one lah. Dia keluarkan kenyataan, dia kata where is the action on Guan Eng? Sebab kalau betul dan kita akan serah kepada mahkamah, Sanusi telah langgar one of the 3 Rs, iaitu raja-raja. Guan Eng telah langgar 2 of the 3 Rs, race and religion. Komen Khairi itu dibuat dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap yang turut menampilkan bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Syaril Hamdan. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN didakwa di mahkamah atas tuduhan membuat kenyataan menghasut membabitkan Yang di-Pertuan Agong serta Sultan Selangor semasa berceramah di Selayang pada 11 Julai lalu. Lim pula sedang disiasat ekoran kenyataannya yang mendakwa PN akan memusnahkan kuil-kuil Buddha di Pulau Pinang jika mereka memenangi PRN pada 12 Ogos ini. Menurut Khairi, dia dan Syaril sependapat bahawa pelaksanaan undang-undang perlu adil ke atas semua pihak. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa tindakan perundangan dikenakan terhadap Muhammad Sanusi Makno menyemarakkan lagi semangat gelombang jentera pilihan raya PN. Beliau juga mendakwa kes terhadap Menteri Besar Sementara Kedah itu juga membina gelombang sokongan kepada gabungan berkenaan. Menurut laporan berita harian, Tuan Ibrahim turut mendakwa keadaan sebaliknya pula dialami Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi PN Kedah merangkap Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat didakwa di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate Selayang pada Selasa atas 2 pertuduhan menghasut. Beliau dituduh mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Hasutan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik minggu lalu. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata Sanusi kekal sebagai calon PRN pada bulan depan kerana beliau belum hilang kelayakan bertanding dan hanya berdepan pendakwaan di mahkamah. Tuan Ibrahim berkata keputusan itu diputuskan Majlis Syura yang bermesyuarat semalam.
Katanya PAS juga bersedia berdepan sebarang kemungkinan apabila mahkamah membuat keputusan terhadap kes Sanusi. SPRM sudah merakam kenyataan 12 individu bagi membantu siasatan kes rasuah lebih 13 juta itu serta salah guna kuasa membabitkan isu pelombongan unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno. Mengulas dakwaan SPRM ditekan oleh pihak tertentu supaya mempercepatkan siasatan kes REE susulan PRN semakin hampir, Azam menyangkal kenyataan tersebut dan menegaskan perkara itu hanya kebetulan berlaku dalam tempoh ini. Difahamkan SPRM Kedah telah membuka kertas siasatan berhubung isu pelombongan REE haram awal tahun ini dan telah memanggil beberapa saksi. Dalam catatan di Facebook semalam, Sanusi berkata setakat ini dia belum dipanggil oleh SPRM mengenai penyelewengan REE di Kedah itu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.